Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita sudah menjalani beberapa minggu bulan Syawal kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua orang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan, kemudahan dalam segala perkara yang hendak kita lakukan. Mudah-mudahan terdoakan semua masjid kita dapat menerima kunjungan kita semua, insya-Allah, dalam keadaan aman, selamat, berbahagia semuanya, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini Ustazah sambung lagi pengajian kita dalam bab selanjutnya, masih lagi dalam bab 129, iaitu tentang adab-adab dalam majlis lah. Tapi tajuk kali ini insya-Allah kita khususkan kepada apa yang perlu kita baca nantilah setelah kita habis pengajian. Jadi Ustazah teruskan dalam bab kita ni, ada adab dalam majlis kita. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Saya teruskan dalam bab kita jaga adab-adab dalam majlis. Pada minggu yang sebelumnya kan, Ustazah dah terangkan tentang adab-adab dalam majlis. Kita kena beri tempat pada orang yang datang nanti akhir. Kita yang datang awal pergi ke depan, supaya orang yang datang akhir tu dapat menempati tempatnya di belakang. Kita jangan mengganggu orang yang sudah duduk. Itu semua adab-adab yang minggu lalu sudah kita bincangkan. Seterusnya di kat sini kan kita selalu dengar kan, bila kita habis majlis, apa yang selalu kita baca kan, doa kan. Inilah hadis daripada sumber mana, dalilnya mana kan. Jadi di sini diterangkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin fakasura fihi laghatuh faqala qabla an yakuma min majlisihi dzalika faqala qabla an yakuma min majlisihi dzalik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang duduk di dalam satu majlis lalu banyak senda guraunya yang tidak bermanfaat dalam majlis tadi. Jadi ada senda gurau yang tak ada related, tapi kita kadang-kadang buat, kadang-kadang kita nak cari tumpuan pelajar kan, orang yang mendengar supaya tak boring lah. Kalau tak semua orang tidur je kan, sengit je kan. Jadi kita kadang-kadang nak kena gurau senda. Jadi Nabi pun faham ada banyak majlis yang punya gurau senda yang tidak bermanfaat dalam majlis. Dia kata, kalau kita pernah dengar Piramli cakap, tu bunga-bunga saja. Kan, bunga-bunga banyak-banyak tu semua bunga-bunga je. Jadi yang bunga-bunga tu yang tidak memberi kemanfaatan dalam ilmu lah, cuma kadang asam garam dalam kita nak menyampaikan sesuatu. Jadi Nabi bilang banyak senda guraunya yang tidak bermanfaat dalam majlis tadi. Lalu ia mengucapkan sebelum berdiri meninggalkan majlis itu. Nabi ajar, kalau kita tahu, memang kita tahulah kita banyak kekurangan dalam kita punya majlis kan. Jangan kita rasa kita bagus sangat lah. Mungkin akan ada benda-benda yang tak sepatutnya kita cakap. Jadi sebelum kita berdiri meninggalkan majlis tu, suruh kita banyakkan membaca ni. Kita tutup dengan bacaan ni, iaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iaitu maksud dia apa? Maha suci engkau ya Allah, dan saya mengucapkan puji-pujian padamu. Saya menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan engkau. Saya mohon ampun serta bertaubat padamu melainkan orang tersebut. Sampai situ kita baca. Makna dia wa atubu ilaik kan, saya bertaubat padamu. Sampai situ. Apa kelebihannya? Orang tersebut pasti diampunkan untuknya apa-apa yakni dosa yang diperolehnya dari majlis yang sedemikian tadi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahawa ini adalah hadis hasan sahih. Jadi begitu. Jadi kadang-kadang kita lihat
adalah termasuk benda-benda yang tak sepatutnya. Ada dalam majlis-majlis tersebut percakapannya yang tidak sepatutnya yang diucapkan. Mungkin ada perasaan bangga, ada perasaan dia tu betul saja. Bila dibincang dalam majlis tersebut, sebelum kita habis majlis tu, sama-samalah baca doa ni, iaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta bertaubat, minta ampun, kan, serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang dia terjadi pada waktu tersebut. Jadi apa yang dia dapat dalam majlis tersebut berupa dosa-dosa, Allah akan ampunkan dosanya. Itu Nabi galakkan kita untuk membaca doa tersebut. Jadi kalau kita dalam majlis selalu kita bacakan doa ini kan, daripada hadis ni yang dibawa oleh Abu Hurairah, dengar daripada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika banyak senda guraunya, ada cerita-cerita yang tak ada kena mengena, yang tidak sepatutnya kita cerita di dalam, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kenapa? Kerana bercakap satu benda yang tidak ada manfaatnya akan dipertanggungjawabkan. Pasal jangan tanya banyak-banyak soalan sampai mengganggu orang lain, orang tak balik, guru pun tak balik kerana soalan-soalan kita. Kita nak kena hati-hati. Kadang orang buat dekat WhatsApp group dan sebagainya, tanya-tanya sampai berlarutan, sampai beratus-ratus message. Kita tanya benda-benda yang tidak penting. Kita kena banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengambil masa orang dalam memikirkan perkara-perkara yang tidak manfaatnya. Jadi Ustazah galakkan juga orang yang kadang-kadang cakap dekat dekat Facebook kita buat kenyataan-kenyataan, biar kenyataan itu terang supaya tak menyusahkan orang lain nak fikir kenapa gini, ya ke gitu, apa orang tanya lagi, orang tak faham. Jadi kita jangan sampai mengambil masa orang lain, sampaikan mengganggu masa orang lain sampai orang asyik kena tanya kita apa tu. Ini kan tak kasih kita buang masa pada benda-benda yang tidak manfaat. Kadang-kadang kita nampak kan status dibuat dekat Facebook, kadang dapat kita message yang orang forward kepada kita yang kadang-kadang tak jamik manik, misalnya tak lengkap, info tak lengkap. Sengaja kadang-kadang buat begitu supaya orang tanya kenapa sedih, apa sedih, kenapa begitu awak begini gitu. Orang tanya banyak sampai mengambil masa-masa orang. Itu hati-hati. Kenapa? Sahabat takut kalau kita cakap benda-benda yang tak penting kan, sampai taruh komong batu dalam mulut. Kenapa? Cakap benda-benda yang bermanfaat, yang manfaat kepada orang lain. Jangan kita sibukkan orang dalam perkara-perkara yang tidak penting. Kalau kita boleh sampaikan info supaya terang, supaya orang tidak tanya kita banyak kali, itu lebih baik. Satu kali kita buat satu kenyataan, orang faham kerana apa, dia jelas. Itu penting kan. Jadi tidak mengambil masa orang untuk tanya. Kadang-kadang mesej berkali-kali tanya kan. Itu mengambil masa orang. Hati-hati tau pendengar sekalian. Kalau dalam bab lisan kan yang dibawa oleh Imam dalam kitab-kitab kan, untuk menjaga lisan kan, kita kena hati-hati dari segi kita tu menyampaikan suatu dialog biar orang faham. Jangan sampai membingungkan orang, jangan sampai maksud dia lain sampai orang bingung, orang tak faham, orang buat lain pula akhirnya. Tu kena hati-hati. Jadi Nabi sangat-sangat minta kita supaya kalau kita dah buat satu benda yang lara ni kan, macam banyak benda-benda yang tidak bermanfaat kita bincangkan, panjang kita cakap satu benda panjang berlirit sampai berjam-jam lamanya. Kita kena elakkan daripada perkara tersebut. Tapi kadang-kadang kita pun termasuk dalam situasi yang kadang kita tak perasan kan kita buat kan. So apa yang kita perlu buat, sebelum habis majlis baca istighfar ni. Besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam istighfar ni dia ada
Subhanakallahumma wa bihamdika. Tu pertama kan. Maksud dia, maha suci engkau ya Allah. Saya mengucapkan puji-pujian kepadamu. Pertama, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Apapun doa kita nak mula dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertama. Kemudian an la ilaha illa anta. Saya menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan engkau. Bersaksi tu tiada Tuhan melainkan engkau. Kemudian kita masuk dalam bab minta pengampunan. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan? Saya mohon ampun serta bertaubat padamu. Ya Allah, kan? Macam gitu doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Hati-hati kita dalam kita melakukan media sosial, dalam kita berceramah, dalam kita, saya ingatkan diri saya dan kepada semua, supaya kita hati-hati bila kita bercakap, biar orang faham betul-betul. Jangan sampai nanti buat keliru pada orang. Jadi nanti kita menyibukkan orang dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kalau kita menyibukkan orang dalam benda bermanfaat, tak apa. Kan? Kalau kita menyibukkan orang dalam benda yang tidak bermanfaat, kita akan dipertanggungjawabkan mengambil masa-masa orang. Masa orang tu harus kita jaga betul-betul supaya bermanfaat. Bukan saja kita nak manfaatkan masa kita, masa orang pun kita nak kena manfaatkan juga. Ingat begitu, hati-hati dalam kita memberi maklumat-maklumat, ceramah, pengajian dan sebagainya. Saya ingatkan diri saya dan pada semua juga. Kemudian hadis seterusnya daripada Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi akhiratin idza arada an yakuma minal majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqala rajul Ya Rasulullah, innaka latakulu qawlan ma kunta takuluhu fi ma madha. Qala dhalika kafaratun lima yakunu fil majlis. Rawahu Abu Dawud, rawahul Hakim, Abu Abdullah fil Mustadrak min riwayat Aisyah radhiyallahu anha wa qala sahihul isnad. Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada penghabisannya, jikalau beliau sallallahu alaihi wasallam hendak berdiri dari majlis, yang artinya yang tadi kita bacalah, bila Nabi dah habis majlis, jadi dia pun baginda Nabi pun membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama macam hadis yang sebelumnya lah kan, tapi ini diriwayatkan oleh Abu Barzah. Kemudian di sini bila Nabi baca doa tersebut, kemudian ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Tuan mengucapkan suatu ucapan yang tidak pernah Tuan ucapkan sebelum ni. Jadi Nabi baru nak mendidik sahabat-sahabat, orang-orang yang ada di dekatnya, supaya setiap kali habis majlis baca doa ni. Maka Nabi pun bersabdalah, jawab baliklah orang lelaki tadi soal, yang demikian itu adalah sebagai penebus dari apa sahaja, yakni kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang ada dalam majlis tersebut. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pengampunan. Mudah-mudahan kadang-kadang kita tersalah cakap dan ia tidak memberi kesan kemudaratan bagi orang dan juga bagi kita. Kan, kadang-kadang kita salah cakap menjadi kemudaratan bagi pendengar, penuntut, dan juga memberi kemudaratan kepada diri kita sendiri. Kata salah cakap, manusia tu biasalah, kadang dah banyak sangat cakap, kadang kita boleh terlepas cakap, tersalah cakap, teping semana, tang tung semua kan. Jadi kita kena hati-hati. Setelah kita bercakap tu, kita mohon pengampunan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kalau ada kesilapan pun, mudah-mudahan biarlah Allah menyelesaikan kesilapan tadi. Kalau orang tu salah dengar ke apa, mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada dia. Tidak ada benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita minta kepada Allah, kita tawaduk, tahu kita ni banyak kesilapan, kekurangan. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ni, ilmu kita hanya sedikit saja. Di lautan, seperti di lautan yang besar tu, ilmu kita sedikit saja. Seperti celup jarum ke dalam air, angkat
Yang bekas tu ada kat bekas ke dalam jarum? Tak ada kan? Macam gitulah. Sikit sangatlah ilmu kita berbanding dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita jangan banyak besar diri. Kita jangan cakap kita semua bagus. Kita banyak merendah diri. Mudah-mudahan Allah bantu kita dalam kita menyelesaikan segala masalah-masalah dalam kehidupan. Kemudian di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakum min majlisin hatta yad'u biha ula'id da'awat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Yang ini kita baca sikit-sikit makna dia kerana dia doa yang agak panjang kan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri meninggalkan suatu majlis sehingga lebih dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa-doa di bawah ini. Iaitu pertama tadi apa? Nabi baca Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Di antara majlis-majlis Nabi bila habis, Nabi akan baca doa-doa yang seperti ini, iaitu ya Allah, bagikanlah kepada kita dari takut kita padamu sesuatu yang menghalangi antara kita dengan bermaksiat padamu. Jadi kasih kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat perasaan takut kita tu dapat menghalang kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dari taat kita padamu sesuatu yang dapat menyampaikan kita kepada syurga-Mu. Jadi apa yang kita takut, taat kepada Allah dapat sampaikan kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama takwa. Jaga-jaga supaya jangan terlepas masuk kepada tempat yang haram untuk kita pergi. Tu kita taruh boundaries kan, kita taruh pagar, jangan sampai terkeluar daripada garisan tersebut. Ini disampaikan kepada kita. Rasa biar kita takut, yang takut kita ni boleh halang kita daripada melakukan maksiat. Biar kita taat kepada Allah, yang dapat ketaatan kita dapat membawa kita pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian demikian pula dari keyakinan yang dapat meringankan kita menghadapi bencana-bencana di dunia ini. Nampak tu? Bencana-bencana dekat dunia ni termasuklah apa yang kita berada sekarang ni kan. Bencana-bencana dunia kan, kesakitan, kemelaratan, penyakit dan sebagainya. Itu semua adalah bencana-bencana dunia. Tapi dengan keyakinan kita kepada Allah SWT dapat meringankan kita menghadapi bencana tersebut. Jadi orang Islam tu yang yakin kepada Allah SWT dapat keringanan. Keringanan maknanya tak stres. Dia kalau kena macam gini, dia tahu bagaimana nak bertindak. Allah kasih dia keringanan. Kasih dia ringan tu maknanya tidak menyusahkan pemikiran dia lah kan. Macam orang tak boleh solat kat masjid, kita iklan, kita didik solat ke boleh di mana-mana kan. Solat tu mesti dilakukan dalam apa masa pun, di mana tempat sekalipun kan. Tapi ada setengah-setengah tempat lah, misalnya kalau kat depan tu ada patung ke apa, dia suruh kita cari tempat yang lebih baik kan. Macam gitulah. Bukan semua tempat sampai kita tak boleh cari jalan keluar. Kena cari jalan keluar. Kalau kita ada tempat yang boleh merosakkan kita, duri-duri ke yang boleh memudaratkan kita, kita jangan buat. Kita jangan masuk tempat tersebut. Kita cari tempat yang lebih aman dan lebih selamat. Kita kena usaha dulu. Macam itu. Kalau Allah kasihkan kita keringanan, insya-Allah kita boleh cari jalan keluar. Tapi kadang-kadang benda tu mudah tapi kita tak boleh cari jalan keluar. Kenapa? Kerana berat. Kita memberatkan diri kita sendiri. Jadi kalau Allah kasihkan kita keringanan, insya-Allah segala kesusahan dapat kita atasi dengan mudah. Jadi dekat sini nampak sedap dia punya doanya kan. Keyakinan yang dapat meringankan kita menghadapi bencana-bencana di dunia ini.
Ya Allah, berikanlah kenikmatan kepada kita dengan adanya pendengaran, penglihatan dan kekuatan kita. Nampak tu? Kan? Ya Allah, berikanlah kenikmatan kepada kita dengan adanya pendengaran, penglihatan dan kekuatan kita. Kita ada kekuatan, kudrat, iradat kita, ada pendengaran, kita ada mata untuk melihat, untuk dengar. Kita Allah berikan kita kenikmatan dalam kita menggunakan panca indera dan kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Amazing doa ni kan. Selama engkau masih menghidupkan kita dan jadikanlah semua itu sebagai yang tertinggal dari kita, yakni sampai di akhir hayat, hendaklah masih dapat digunakan sebaik-baiknya. Kita minta kepada Allah. Nampak tu ni, bagus doa ni. Kita minta supaya segala panca indera kita ni Allah jaga sampai akhir hayat kita boleh gunakan. Jangan sampai nanti akhir hayat tak dapat gunakan mata, tak dapat gunakan telinga, kekuatan kita pudar. Nampak? Setiap majlis ilmu tu ada malaikat di sampingnya kan. Jadi kalau ada susah apa, masalah dalam majlis tersebut, mudah-mudahan Allah ampunkan. Allah bantu kita buang yang mana tak baik dalam majlis kita tu. Kemudian Allah berikan kita segala kemudahan-kemudahan yang kita baca doa ni sebelum kita tutup segala majlis kita. Nampak tak besar doa ni? Selanjutnya doanya panjang kan. Jadikanlah pembalasan kita itu tertuju kepada orang yang menganiaya kepada kita. Berikanlah kita pertolongan kepada orang yang memusuhi kita, dan janganlah dijadikan bencana kita ini menimpa agama kita. Nampak tu kan. Jadi kalaulah pembalasan tu tertuju kepada orang yang menganiaya kepada kita, kalau misalnya kalau orang tu membunuh, hukumnya dibunuh, jangan pula dibunuh orang lain. Kan? Jangan begitu. Siapa yang kalau kita dapat ampunkannya, maafkan tu, itu lebih baik. Kemudian berikanlah kita pertolongan kepada orang yang memusuhi kita. Pertolongan, jangan pertolongan tu boleh bermaksud misalnya kita ada sifat memaafkan dia, habis kisah urusan kita dengan dia dekat dunia, tak mau bawa sampai ke akhirat. Kerana urusan kita di akhirat tu sangat-sangat besar tau, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak naklah bawa siapa-siapa yang dekat dunia kita boleh ampunkan, tapi kita tak nak maafkan mereka. Kita nak bawa sampai di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Perhitungan kalau di depan Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat sulit, sangat-sangat besar dan lama, beribu-ribu tahun makan masa. Saya nasihatkan pada semua supaya kalau ada permusuhan antara kita dengan orang lain, kita saling memaafkan antara satu sama lain. Buat itu dalam hidup sebagai satu moto dalam hidup kita. Baik, maafkan orang. Kan? Kemudian disebut kat sini, dan janganlah dijadikan bencana kita ini menimpa agama kita. Jangan sampai apa-apa benda yang terjadi pada diri kita menimpa pada agama kita. Musibah-musibah ni, wala taj'al musibatana fi dinina. Apa musibah-musibah ni, janganlah sampai jatuh pada agama kita. Walaupun kita menghadapi masalah COVID sekarang ni kan, tak boleh solat dekat masjid, tapi dia tetap tidak mengganggu iman kita, akidah kita, agama kita. Kan? Tetap apa yang limit yang ada pada kita tu, tetap kita harus usaha dan memanfaatkan sebaik mungkin. Pasal ada setengah negara kan, daripada dulu kadang-kadang tak dapat mengamalkan agama mereka. Apa yang perkara berlaku dalam diri mereka tu, kehidupan mereka, sampai tertimpa pada agama mereka. Sangat-sangat beratlah kalau kita tak dapat menjalankan perintah agama kita dalam masa kita tu susah. Patut dalam masa kita susah tergujuk kepada agama yang dapat membantu kita. Nampak amazing kan doa ni kan. Jangan pula menjadikan dunia ini sebagai besar-besar perhatian yang kita menuju padanya, ataupun puncak dari ilmu pengetahuan kita, sehingga tidak memberikan kemanfaatan sama sekali untuk urusan akhirat. Nampak tak? Jangan jadi dunia ni sebesar-besar perhatian sampai dia jadi kita punya tujuan. Hidup mati kat situ. Ada orang main game kan, tak bangun-bangun, makan tidak, mandi tidak, kerja pun tidak, tidak bersosial dengan orang, jadikan itu aja dalam kehidupan dia. Apa jadi? Ada orang jadikan makanan kan sebagai kehidupan dia, makan sampai dia dah tak boleh bangun lagi.
Kan orang pula angkat dia, jangan tolak angkat dia. Pasal itu menjadi kepentingan dalam diri dia. Ada orang cari rezeki, mati-matian cari rezeki. Sampai pada zaman Nabi ada seorang sahabat tu kan, Nabi dah doakan dia, dia minta lah Nabi doakan dia senang. Nabi mula tak nak doakan, dah banyak-banyak kali dia minta. Akhirnya baru Nabi doakan, akhirnya dia pun berjaya. Ada kambing lah, tanam-tanaman apa semua berkembang biak. Kemudian satu masa tu Nabi suruh sahabat minta zakat pada dia lah. Dia cakap ni semua adalah hasil usaha dia, tak mau bagi zakat. Akhirnya Nabi bilang jangan ambil zakat lagi pada diri dia. Sampai pada masa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman pun dia nak kasih zakat pun Nabi dia nak kasih zakat pun sahabat tidak mau terima. Kenapa? Sahabat dengar Nabi cakap jangan terima zakat lagi pada diri dia. Pasal waktu dulu tu minta zakat pada dia, dia tak nak kasih. Nampak tu kenapa? Bila dah senang, kesenangan tu membutakan dia, sampaikan dia lupa akhirat dia. Dan kita tidak mahu dunia jadi lebih besar perhatian daripada akhirat. Kerana kita kena memberi kemanfaatan yang begitu besar pada akhirat. Kerana dunia ni untuk kita nak sampai pada akhirat. Make sure kita punya urusan dekat dunia ni yang boleh membahagiakan kita dekat akhirat. Macam pembantu rumah ke, orang yang kerja dekat Singapura ke apa, nanti akan balik negeri kan. Dia tahu Singapura ni bukan tempat tinggal dia selama-lamanya, dia akan balik. Jadi dia harus simpan duit, hantar ke kampung, bina rumah di sana, ada perniagaan sikit dia buat dekat sana. Jadi kalau dia balik daripada Singapura, balik ke kampung halaman, dia bila balik sana dia senang. Macam gitulah kita. Jangan kita lupa kampung halaman kita yang akan kita balik nanti. Ini tempat sementara saja. Saya tak ada kampung saya dah kat sini je lah. Kampung kat India pun dah tak ada lagi. Jadi mana orang kadang-kadang balik kampung, dia tanam sesuatu, dia bilang nanti tua-tua nak balik lah sini. Ada orang begitu kan. Itu dia. Jadi kalau tempat yang dia nak balik nanti, dia kena develop lah. Pasal dia akan balik nanti kat situ. Jadi kalau orang rugi adalah dia pusatkan perhatian dia dekat dunia ni, dia tak akhirat dia kosong. Bila dia balik, dia termasuk orang yang rugi. Datang jumpa Allah SWT tak bawa apa-apa. Kita jangan jadi orang yang seperti itu. Kemudian demikian pula, janganlah memberikan kekuasaan untuk memerintah kita kepada orang yang tidak belas kasihan kepada kita. Nampak tu. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Siapa pun lah. Kata kalau kerja ke, kita jadi pekerja ke, kita nak bos kita punya sifat rahmah kepada kita. Tolak ansur anak sakit, misalnya mak sakit ke apa, tolak ansur dari segi waktu, beri masa, kelonggaran, tanya dah makan ke belum, ada sifat ihsan, rahmah kepada orang lain kan, macam itu. Pemerintah ke dengan rakyat, kita nak macam itu kan. Ketua keluarga kat rumah, tak ada domestic violence semua. Ketua keluarga kat rumah tu, ketua kecil-kecil lah tu, ketua pejabat, ketua jadi bos kat tempat kerja, kat tempat rumah, bos kat tempat rumah, tu semua. Biarlah mereka itu orang-orang yang mempunyai belas ihsan kepada kita, orang bawahan dia. Macam gitu. Happy lah agaknya. Orang-orang yang bekerja kepada orang-orang atasan yang punya sifat macam gini, mereka akan kerja dengan rasa gembira. Tak curi tulang, tak banyak bohong, kan. Pasal nak selamatkan diri, bohong aja. Jadi kadang-kadang kita punya strict rigid kita ni kadang-kadang jangan sampai membuatkan orang bohong. Nampak tak cerita-cerita doa ni, betapa besarnya pengertian dia. Jadi baiklah kalau kita dapat amalkan tempat-tempat masjid ke apa ke, nanti tempat-tempat kita selalu buat meeting ke apa dah semua ke, adakan doa ni, print ke doa ni, siap maknanya. Mudah-mudahan lepas habis meeting belajar boleh baca doa ni, salah satunya. Kemudian
Ustazah rasa kita berhenti sampai di sini dulu, pasal dah agak panjang pengajian kita dalam bab doa. Selepas kita habis majlis, kita doa dengan doa yang selama ni kita ada 2 doa Ustazah dah share, iaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dengan doa yang baru saja kita baca. Pelajar-pelajar boleh rujuk lah dalam kitab kita ni, hadis Riyadhus Salihin jilid yang kedua, dalam bab 129, bab adab dekat majlis, adab-adab kesopanan dalam majlis, iaitu dalam hadis yang ke-8, 8, 9, 10, berkenaan dengan doa-doa yang boleh kita baca. Wallahu a'lam bisawab. Kita berhenti sampai sini dulu, insya-Allah nanti kita akan sambung pada masa yang akan datang. Saya doakan pada semua dan pada diri kita, berdoa masing-masing, mudah-mudahan apa yang kita belajar dapat manfaatnya, dapat melakukan walaupun sedikit, kita dapat lakukan dengan cara istiqamah dan berterusan, insya-Allah. Doakan pada semua dan semua sihat, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai sifat ihsan, belas kasihan kepada semua dalam masa-masa sukar ini, sifat ihsan, sifat rahmah, sifat tolak ansur sangat-sangat penting dalam diri kita, insya-Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.